Jadi tanpa saya melewatkan masa, maka sampailah waktunya kita mendengar dan juga mengambil perhatian sungguh dengan apa yang bakal disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Ustaz Haji Ahmad Yahya untuk kuliah Al-Fiqh kita pada petang ini, dan juga terus merasmikan sebagai rasmian majlis kuliah Al-Fiqh di peringkat Gubernur. Kepada Yang Berhormat Senator Dr. Muskura Muminallahi Mansura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Pengurusi Majlis Ustaz Haji Abu Bakar Abdul Razak, yang kita kasihi Yang Berhormat Wan Ramani Wan Salim, yang di-Petua Pas Kawasan Al-Wasalan Ustaz Radhi, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Tuan Syekh Radhi Abdul Rahman Timbalan, yang di-Petua Pas Kawasan, juga Ketua Dewan Ulama PAS Negeri, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Hamadah Muhammad Syauqi, Ketua Dewan Pemuda, Al-Fadhilah Ustazah Mikiah Samsudin, Ketua Dewan Muslimat, Al-Fadhil Tuan Haji Yahya Sa'ad Bendahari PAS Kawasan, Al-Fadhil Tuan Haji Mahmud Ahmad Pengarah JPRP, Tuan Haji Muhammad Kamis Pengarah JPRD Derga, kakanda saya Tuan Haji Cik Ahad Dali Timbalan Pengarah JPRN, yang juga pengurusi BDB, Ashabul Fadilah, pimpinan PAS di semua peringkat yang saya tak senaraikan satu demi satu, baik di peringkat kawasan, peringkat DUN, dan juga di peringkat dewan-dewan, cawangan-cawangan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur pada Allah petang hari ini dapat bertemu. Saya ucap tahniah kepada JPRD Derga atas satu inisiatif yang diambil untuk menganjurkan kuliah haraki. Petang ni hanya pelancaran. Jadi saya kira bila pelancaran, saya pun tak cadang untuk nak menyampaikan kuliah yang panjang. Pasal itu saya pilih untuk berdiri. Jadi berdiri ni tuan-tuan jangan bimbang, tak panjang. Takat pukul 5:30 ya. InsyaAllah saya tengok dah jam, kita akan tamatkan majlis sebelum pukul 4 insyaAllah. Pasal petang ni ada bola lagi. Bola pula Derga lawan dengan Bukit Pinang. Ni jangan main-main ni. Saya kira habis-habisan petang ni. Lepas duk kira nak mengalahkan DUN YDP. Tu saya tak tahu apa perancangan ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu perkara besar dalam PAS ialah ilmu. Kerana kita menyahut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban." Nabi kata berpagi-pagi kamu. Maksud bersegera, jangan sampai tengah hari, jangan sampai petang, untuk kamu jadi orang yang berilmu. Kalau tak boleh jadi orang yang berilmu, yang boleh menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka jadilah muta'allim, penuntut ilmu. Tak boleh hak tu. Pasal penuntut ilmu ni dia dengan disiplin sebagai penuntut. Ada masa-masa yang perlu diberikan, mungkin dengan kesibukan, dengan tugas kita yang banyak, maka Nabi bagi pilihan lagi
au mustami'an, bawa telinga dengar. Saya cukup teringat pada almarhum Ustaz Syauqi Ibrahim, ayahanda Ustaz Ahmad Hamadah. Waktu pernah satu ketika pas berdepan dengan tekanan, tak boleh buat ceramah. Saya sembang dengan dia di sekolah Tok Keling. Dia kata sebenarnya Tuan Mahathir lah waktu tu, dia halang ceramah tu sebab dia tahu orang Melayu ni tak apa suka membaca, tapi orang Melayu suka mendengar. Sebab dengar tu dia lebih mudah, lebih ringan. Jadi kalau membaca ni kita nak kena cukup cahaya, kita nak kena bawa, kita nak kena ada benda nak baca. Tapi kalau kita dengar, kita agak santai. Jadi kalau sampai peringkat mendengar tu pun tak boleh, keadaan tu sudah berat bagi orang Melayu. Jadi saya ambil apa yang almarhum Ustaz Syauqi sebut tu. Kalau kita ni tuan-tuan tak boleh jadi muta'alim, penuntut yang sepenuh masa, yang bawa kitab, bawa buku, bawa kertas, bawa pen untuk kita tulis, sekurang-kurang jadilah orang yang mau bawa telinga. Tapi kalau sampai telinga pun tak mau bawa, itu berat. Pasal bawa telinga ni mudah, sambil pejam pun tak apa. Tambah kuliah petang-petang lagu ni tuan-tuan faham saja. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dulu-dulu lah dia biasa sebut, dia kata petang Jumaat, lepas Jumaat ni hak paling sesuai dua saja. Satu gamak Hindustan waktu tu, yang kedua bantai. Tapi tuan-tuan pilih untuk petang ini kita adakan pelancaran kuliah. Ustaz Bakar Atok ni saya kira cukup hebat, dan boleh pakat hadir dalam keadaan tadi kita sudah mengikuti khutbah, lepas tu kita boleh hadir pula untuk pelancaran kuliah kita. Mudah-mudahan kita sedang menyahut apa yang Nabi SAW seru kepada kita. Kemudian Nabi bagi lagi pilihan. Tak boleh jadi alim, tak boleh jadi penuntut, tak boleh jadi orang yang mendengar. Aw muhibban, jadi orang yang mencintai, orang yang memberi perhatian kasih dia kepada orang alim. Pasal tuan-tuan, dunia kita hari ni orang alim pun jadi sasaran. Kadang-kadang serangan media sosial ni dia tak peduli siapa. Kamu Tok Guru Haji Hadi ke, kamu Tok Guru Nik Aziz ke, kamu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man ke, kamu orang yang ada ilmu setara mana, kalau dia nak serang, dia serang. Kadang-kadang jadi dalam masyarakat kita sampai peringkat tu. Sekurang-kurang tuan-tuan, hormat, dan yang paling baiknya kita bagi rasa kasih cinta kita kepada para ulama. Sebab Allah Ta'ala berikan kepada mereka para ulama ni kelebihan. Kelebihan apa? Menjadi waris. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama tu adalah pewaris kepada para anbiya. Jadi seolah-olah kalau dah anbiya tak ada, para ulama membawa ajaran agama, tiba-tiba ulama tu diserang, macam serang Nabi. Cuma kadang-kadang bila kita cakap lagu tu, dia kata Nabi dulu maksum, ulama hari ni mana maksum. Ya tuan-tuan, ulama tidak maksum tapi mahfuz sekurang-kurang, bukan Haji Mahfuz. Nah, dia terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurang. Kalau kita rasa seorang tak memadai, alim ulama yang ramai. Sebab tu dalam PAS ada satu badan yang kita namakan Majlis Syura. Bukan seorang. Pasal kita tahu tuan-tuan, dunia kita hari ini kita sudah tidak ada kemampuan. Nak ada orang alim macam Imam Syafi'i dah tak mampu. Nak ada orang alim macam Imam Ahmad Ibn Hanbal dah tak sampai dah. Jadi sekurang-kurang kita ada satu gabungan alim ulama kita
dengan kepakaran dan keilmuan yang ada kepada mereka. Kita hormat mereka. Beri rasa kasih kita. Demikian juga tuan-tuan, kasih kepada penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, kita tak ada cukup masa untuk kita jadi penuntut ilmu. Kita kasih kat mereka. Jadi kasih kepada orang yang hadir kuliah haraki. Lagu mana nak kasih ke orang hadir kuliah haraki ni? Musim buah durian, buat pulut durian. Saya dipaham ke petang ni ada lagi ni. Kalau tak ada pulut pun saya ingat Sarawak ada. Duk rasa lah. Apa satu tak apa boleh lajak sangat tu. Jadi tuan-tuan, ada sesuatu yang kita buat kepada penuntut. Memudahkan urusan penuntut. Tak kira orang menuntut ilmu tu, orang muda ke, orang tua ke, dari kalangan kanak-kanak ke, ataupun orang yang sudah sampai di usia warga emas, tapi dia suka dengan ilmu, kita kasih kat dia. Ini tuan-tuan, budaya yang kita kena bagi ada di dalam PAS. Budaya apa? Budaya ilmu, budaya kasih, hormat orang-orang yang berilmu, budaya tuan-tuan tolong membantu orang-orang yang mencari ilmu, dan juga kasih cinta muhibban kepada orang yang suka mendengar ilmu. Jadi kesimpulan daripada hadis tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kita hidup dengan ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, kuliah kita ni nama kuliah haraki. Macam-macam nama kuliah. Ada nama kuliah umumi. Tajuk kuliah umum, kuliah umumi. Hak ni nama kuliah haraki. Pi tanu pula nama kuliah tafakuh. Jadi tuan-tuan, macam-macam nama kuliah. Kadang-kadang dapat tak tahu nak buat nama apa. Kuliah ilmu. Jadi saya tak mau hurai satu-satulah. Saya nak ambil kuliah haraki saja. Pasal apa tuan-tuan kuliah ini dinamakan kuliah haraki? Dan apa keperluannya kuliah haraki kepada kita? Awak tak bagi nama kuliah ilmu gitu saja? Bukankah kuliah ni kita nak mengaji, nak menuntut ilmu? Maka jawabnya tuan-tuan, tajuk ini untuk mengkhususkan bentuk perbincangan. Kalau kuliah tu kita namakan kuliah umumi, dia macam renang, kuat gaya bebas. Dia pi melentang pun tak apa, dia kupu-kupu pun boleh, dia boleh belakang. Tapi bila sebut kuliah haraki, fokus kuliah kita itu akan memberi penekanan kepada soal yang berkait dengan gerak kerja, yang berkait dengan jamaah dan organisasi. Penekanannya kot tu. Semua kuliah tu ilmu belaka. Semua tuan-tuan nak baca ayat Quran, hadis Nabi belaka. Tapi fokus kita tu nak memberi penekanan yang lebih kepada satu sudut, iaitu berkaitan dengan harakah. Sebab ada 3 tanggungjawab yang perlu kita tunai dalam hidup kita. Kita ni tuan-tuan duk menjadi anggota jemaah ni, ada 3 benda kita kena buat. Satu, dia panggil ta'lim. Hak tu berkait dengan ilmu, belajar dan sebagainya yang kita sebut tadi. Yang kedua, tarbiyah. Sebab tu dalam PAS, tarbiyah besar. Kan ada satu kata-kata, tanpa tarbiyah pasti rebah. Ni PAS boleh bertahan tuan-tuan sampai hari ni 70 tahun lebih. Tarbiyah. Baru ni Dewan Ulama Pusat buat satu majlis, dia panggil seminar tokoh murabbi. Bincang berkaitan dengan 2 tokoh. Satu almarhum Ustaz Yahya Osman, satu lagi almarhum Ustaz Harun Taib. Saya kira saya sebut 2 nama ni, tentu orang-orang lama ni Allah cukup kenal. Masyhur mereka berdua ni. Inilah pelopor kepada manhaj tarbiyah yang ada di dalam PAS secara sistem.
Depa susun, depa atok. Bila kita bagi tahu kata kita ni duk lampas, kita ni tak berapa menerima sentuhan tarbiyah, depa atok, depa susun. Alhamdulillah sampailah tuan-tuan, manhaj tarbiyah kita cukup lengkap. Lagu mana nak berusrah, lagu mana nak bermukhayyam, lagu mana nak bertamrin, lagu mana kita nak lengkapkan diri. Kemudian ada peringkat ta'rif, ada peringkat takwin, ada peringkat tanfiz. Jadilah tuan-tuan sistem tarbiyah kita lengkap. Itu dari sudut tarbiyah dalam organisasi. Ada lagi tuan-tuan tarbiyah kita diluahkan lagi. Kita wujudkan dalam bentuk pusat-pusat pendidikan. Pasal tu PAS ni tak mana pun dia ada tempat mengaji. Dia mesti usaha untuk buat. Sebab tu kita tengok kepimpinan kita, kecil besar kepimpinan, di peringkat mana dia akan usaha. Buka sekolah. Buka pasti habis sangat tak ada. Di Sabah, di Sarawak, cawangan tak ada. Tapi pasti ada. Hebat tuan-tuan. Ini saya baru balik dari Sarawak 2 minggu lepas. Di Kuching tu ada satu tempat tuan, depa bina pasti, dia buat sekali dengan seriti. Kemudian depa berhasrat, dah habis dah seriti ni dah darjah 6, depa duk target tahun depan depa akan buka pula semiti. Apa yang paling menarik, saya kata saya ni baru berjumpa. Baru berjumpa. Yang jadi guru besar seriti ni, dia adalah seorang guru di sekolah kementerian. Pagi dia pergi mengajar sekolah kementerian. Balik keluar tengah hari itu, terus dia main. Di sekolah seriti tuan-tuan, dia jadi mudir, dia jadi guru besar. Saya kata saya betul-betul ni baru berjumpa. Dari pagi sampai ke petang dia duduk dengan anak-anak pasal seriti ni, dia lajak sampai pukul 4 petang. Sambutan daripada masyarakat sangat hebat. Kalau kita sebut Sarawak ni, PAS tak kuat. Tapi pendidikan hebat. Ni esok lusa saya nak pergi Tawau. Tawau ni tuan-tuan, mereka ada pasti sangat lebih daripada banyak kawasan. Kalau nak banding dengan kawasan kita di Kedah. Mereka ada lebih lagi. Saya nak singgah dulu Sandakan. Sandakan Sabah. Sandakan ni tuan-tuan, dia ada satu seriti, seriti Ar-Rawdah. Saya cukup kagum. Tuan-tuan bayang, satu rumah kedai tu dia beli habis. Waktu kita mula-mula sampai tengok, dia pecat satu bangunan rumah kedai. Kata jadi hak kita adakah? Ya Ustaz, kami dah beli. Berapa duit beli? 3 juta. Bayar. Saya tanya mereka, macam mana boleh dapat duit ni? Bayangkan, di orang sana tuan-tuan, macam mana boleh dapat duit? Dia kata, kami usaha. Mana yang ada kemampuan, dia kerja kerajaan ke, dia kerja swasta, hak boleh buat pinjaman, dia pergi buat pinjaman bank. Kemudian, dia mai bagi duit untuk bagi jadi seriti itu. Allahu Akbar, hebat. Ini tarbiyah yang ada di dalam jamaah. Dan tak cukup dengan itu, kita bagi lagi penekanan soal tarbiyah pada individu. Sebab itu tuan-tuan, kita berbicara soal sembahyang jamaah. Saya ingat tak ada parti bincang tajuk sembahyang jamaah ni. Dewan Ulama PAS Negeri Kedah zaman Ustaz Az-Zahari Abdul Razak diceritakan kepada saya waktu mesyuarat ni, bangkit satu orang, dia kata pengurusi, boleh tak izin kat saya nak tanya tiap-tiap orang, kita sembahyang jemaah di mana? Tu dia kemas waktu tu. Tanya seorang-seorang tuan-tuan. Okey, Ustaz sembahyang di mana? Tok Guru sembahyang di mana? Sembahyang di mana? Tujuan dia tak mau pimpinan PAS ni sembahyang seorang diri. Tapi dia mesti kena sembahyang secara berjamaah dengan masyarakat. Sampai orang tahu kalau hang nak jumpa pemimpin ni, hampir waktu subuh dia duduk ada di masjid tu. Hampir waktu maghrib dia tak pergi mana, dia duduk ada di situ. Ini tuan-tuan hebat. Ini tarbiyah yang bersifat peribadi kita. Lu hak bangkit tahajud, hak baca Quran, hak baca maksurah, semua tu diberi penekanan dalam jamaah. Itu tarbiyah. Dan hak nombor 3, hak kita nak sebut ni, kuliah haraki kita ni.
kewajipan yang perlu untuk kita laksana, dia panggil harakah. Ilmu dah ada, tarbiyah kita laksana, maka tarbiyah dan ilmu itu mesti diterjemah dalam bentuk gerak kerja. Maka sebab tu tuan-tuan, orang PAS tak kira di peringkat mana, dia mesti tak duduk diam. Kita bukan bekerja pada waktu pilihan raya saja, tapi sepanjang masa. Ada saja kerja yang dia buat. Kerja-kerja yang mengukuhkan jamaah. Saya ambil kesempatan ucap syabas kepada Dun Derga atas usaha yang dilakukan. Berbagai-bagai benda yang dibuat. Termasuk salah satu ni, tabung badar. Tabung badar tuan-tuan, untuk apa ni? Tu saya duduk bisik tadi kat pengarah, kata pandai buh nama ni. Badar ni tentera sikit tapi menang. Jadi nak abang kata Derga ni betul, kalau tengok satu sudut nampak tak apa ramai. Kita tak banyak sangat cawangan nak banding dengan Bukit Pinang, tak banyak cawangan nak banding dengan Bukit Lada. Tapi tekad hak ada kepada orang Derga, menang. Tahniah. Cuma kita kena pakat tolong. Pakat tolong untuk menjayakan usaha, ikhtiar, pelancaran tabung ni dibuat selepas daripada PRU yang ke-14. Untuk apa ni? Nak kumpul dana. Biar kita bagi ada duit. Sebab duit ini untuk nak melancarkan gerak kerja dan memudahkan usaha bila sampai masa. Jadi saya kira tuan-tuan, kita perlu pakat bagi sokongan. Itu yang kita kata tadi. Orang yang ada ilmu, dia ada tarbiyah, dia tak akan duduk diam. Dia mesti akan buat sesuatu. Maka kuliah haraki, kuliah ia akan memberi fokus di sana. Jadi biar penekanan dalam kuliah ini, apa kita nak buat, apa kita nak laksana di peringkat cawangan kita, di peringkat don kita, di peringkat kawasan kita, di peringkat negeri kita. Habis sangat tak ada, kita nak buat apa dalam kampung kita? Apa tuan-tuan kita nak buat dalam kampung kita? Dia ahli PAS, pemimpin PAS, dia tak akan duduk diam. Dia duduk dalam kampung dia, dia tengok dalam kampung ni kurang aktiviti kebajikan, dia akan gerakkan kebajikan. Dia tengok dalam kampung ni kurang mengaji, dia akan gerakkan majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan, hebatnya orang dulu-dulu, satu cawangan tak ramai, ada 2-30 orang, tak kena sampai beratus, 2-30 orang tapi jadi markas di kawasan. Di cawangan tu jadi markas. Ada orang yang akan wakaf tanah, mai buat atas tanah aku ada tanah tepi jalan, apa mai buat? Mai pula seorang dia kata tak apa, nak mola ni untuk hak nak buah mola aku bagi. Tuan-tuan tengok, jadi kat mereka. Ni yang menyebabkan markah-markah kita ada di merata kampung. Dengan apa? Harakah ni lah. Alhamdulillah, lama perjuangan kita berjalan sampai ke hari ini tuan-tuan, dengan usaha, ikhtiar, kesungguhan, pengorbanan dan perjuangan, hari ini kita boleh ni mai majlis ni sebut YB Wan Ramani Wan Salim ahli mesyuarat kerajaan negeri. Hasil daripada apa? Ni yang kita buat. Tadi disebut tuan-tuan bersama dengan kita ahli-ahli majlis Bandaraya Al-Ustaz. Mai kok mana ahli majlis ni? Mamak kita ahli majlis, Ustaz apa ni Hamdi kita ahli majlis yang hadir bersama petang ni. Mai mana ahli majlis ni? Kita ada kerajaan. Mai mana kerajaan ni? Jihad dan perjuangan sampai masa Allah bagi kejayaan. Kita tuan-tuan gembira, Tuan Haji Cik Hak kita. Duduk dalam kawasan kita sini jadi pengurusi BDB. Satu syarikat besar terkenal. Di senarai, di bursa. Hebat tuan-tuan ni BDB ni. Syarikat cukup besar. Dia punya pengurusi dia duduk tang ni. Nak boleh pengurusi itu dilantik tang tu, tak boleh melainkan kita ada kerajaan. Jadi proses-proses untuk nak sampai kepada peringkat itu dimulakan oleh generasi yang lalu. Maka tuan-tuan, untuk kita nak pertahan apa yang kita ada,
jihad perjuangan ini mesti dilaksana dan diteruskan, dan semua itu bermula dengan kefahaman, bermula dengan ilmu, bermula dengan pengetahuan, bermula dengan kuliah-kuliah yang kita anjurkan. Jadi saya ingat itulah, saya janji tadi sebelum pukul 4 saya nak berhenti. Jadi setakat tu yang saya nak sampaikan pada petang ini. Maka tuan-tuan, marilah sama-sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita sama-sama merasmikan kuliah haraki untuk Dun Derga, dan kita persilakan juga terbuka kepada yang lain untuk sama-sama sertai. Dan kita juga tidak lupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi waktu melancar ke peperangan hantar para sahabat delegasi apa, Nabi akan menyebut siru ala barakatillah. Mudah-mudahan Allah berkati usaha yang kita lakukan, Allah bantu sehingga kita mencapai kejayaan dunia dan juga di hari akhirat. Terima kasih pada semua. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Tidak ada hingga pihak majlis mengatakan kepada Muhammad Senator Datuk Ustaz Ahmad Yahya terhadap kuliah dan juga perasmian yang telah disampaikan kepada kita. Jadi tanpa melewatkan masa, kita ada sedikit gimmick pelancaran dijemput Tuan JPRB Dr. Muhammad untuk mengunjungi Muhammad Senator Datuk Yahya untuk menyempurnakan gimmick pelancaran dari silakan. Takbir, Allah Takbir, Allah Takbir, Allah. Alhamdulillah dengan ini pelajaran tadi secara ringkasnya kita merasmikan, kita dirasmikan oleh yang berhormat selaku Datuk Ustaz Ahmad Yahya kuliah haraki Dun Derga. InsyaAllah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Taala sekalian, kuliah haraki kita ini akan berlangsung pada setiap Jumaat minggu yang ketiga. InsyaAllah akan dimaklumkan dan akan diiklankan kepada semua pengkuliah yang akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. InsyaAllah pada bulan ke depan kita akan menjemput seorang wakil daripada pusat untuk tampil turun di Derga ini untuk memberikan kuliah haraki, dan insyaAllah juga di pimpinan tokoh pimpinan kawasan ataupun negeri juga akan turun bersama dengan kita. Dan untuk yang terakhir dijemput Tuan Haji Muhammad memberikan sedikit rendah hati kepada Yang Berhormat Senator. Kita memberikan pamit sebagai kenang-kenangan, sebagai kenang-kenangan daripada Derga pada rasmi insyaAllah. Alhamdulillah dengan itu tamat sudah majlis rasmian kuliah haraki di Dun Derga, dan kita telah majlis mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada semua yang jemput kepada yang hormat untuk terpilih sedikit jamuan, dan jemput kepada semua tuan-tuan yang belum menerima jamuan
silakan, makanan masih ada dan makanan masih banyak. Dan insyaAllah moga-moga majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon mengundur diri dan memohon maafan segala salah silap daripada diri saya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua insyaAllah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran.